Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Suziana. Kita berjumpa lagi pada sesi pelajaran pada hari ini. Baiklah, masih lagi dalam tema yang sama iaitu Geografi Fizikal, Bab 4 Cuaca dan Iklim di Malaysia. Okey, subtopik 4.1 jenis dan ciri iklim yang terdapat di Malaysia. Objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan pada akhir pembelajaran murid-murid dapat yang pertama mengenal pasti jenis dan ciri iklim di Malaysia dan yang kedua menjelaskan ciri iklim khatulistiwa di Malaysia. Umum mengetahui iklim di Malaysia merupakan iklim khatulistiwa. Hal ini kerana Malaysia mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. Hal ini berlaku kerana Malaysia terletak di kawasan yang terletak di antara garisan lintang 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan di garisan khatulistiwa. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Antara negara lain yang mengalami iklim yang sama seperti Malaysia ialah Indonesia, Brazil dan Nigeria. Ciri-ciri iklim di Malaysia dikenal pasti melalui suhu, hujan dan angin. Malaysia mengalami suhu yang tinggi dan sekata sepanjang tahun. Yang kedua, min suhu tahunan yang tinggi bagi Malaysia adalah 27 darjah Celsius. Seterusnya, julat suhu tahunan adalah kecil iaitu 1 darjah Celsius sehingga 3 darjah Celsius. Yang seterusnya, julat suhu harian besar ialah 5 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius bagi stesen berhampiran dengan pantai. Manakala julat suhu harian agak besar di kawasan ataupun stesen pedalaman iaitu 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius. Suhu biasanya rendah di kawasan tanah tinggi seperti Tanah Tinggi Cameron dan juga Kundasang. Purata suhu di Malaysia pada bulan Ogos 2016. Carta di bawah, carta warna menunjukkan semakin tinggi suhu, semakin gelap warna yang ditunjukkan. Suhu bagi semenanjung Malaysia kebanyakannya berwarna hijau iaitu sehingga 28 darjah Celsius. Begitu juga dengan Sabah dan Sarawak dalam lingkungan 24 ke atas sehingga ke 28. Ada di setengah-setengah kawasan, itu di kawasan yang kurang hujan, maka suhunya adalah agak rendah. Yang mencatatkan 16 sehingga ke 20 darjah Celsius. Malaysia menerima hujan sepanjang tahun iaitu kira-kira 2,600 mm. Taburan hujan di Malaysia adalah tidak sekata kerana dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun.
Hujan maksimum diterima semasa peralihan monsun iaitu pada hujung bulan Mac hingga awal bulan Mei dan Oktober sehingga pertengahan November. Peta 4.1 menunjukkan taburan hujan tahunan di Malaysia pada tahun 2016. Petunjuk menunjukkan taburan hujan yang terdapat di semenanjung Malaysia adalah pada carta warna 1,800 mm sehingga 3,200 mm. Manakala di kawasan Sabah dan juga Sarawak menunjukkan adanya kawasan yang mencatatkan taburan hujan sehingga ke paras 4,400 mm pada tahun 2016. Di Malaysia, iaitu yang pertama adalah hujan bukit dan yang kedua adalah hujan perolakan. Hujan bukit turun di kawasan tanah tinggi yang menghadap udara lembap. Udara lembap daripada laut dipaksa naik ke atas cerun bukit kerana dihalang oleh tanah tinggi. Kemudian, udara menjadi sejuk dan wap air mengalami proses pemeluapan sehingga menjadi titisan air lalu membentuk awan. Kemudian, hujan lebat akan turun di bahagian cerun yang menghadap udara lembap. Bahagian cerun yang terlindung menerima hujan yang sedikit dan dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. Yang kedua adalah hujan perolakan, iaitu kawasan bumi, permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari. Air hujan akan tersejat sehingga membentuk wap air. Udara panas bersama-sama wap air naik ke atmosfera sehingga sampai di paras yang paling tinggi. Kemudian, udara menjadi sejuk dan wap air mengalami proses pemeluapan menjadi titisan air lalu membentuk awan cumulonimbus. Kebiasaannya, hujan lebat turun pada lewat petang disertai dengan kilat dan juga petir. Berikut merupakan contoh graf suhu dan hujan di Malaysia, iaitu di stesen Kuala Lumpur. Graf bawah hujan menunjukkan jumlah hujan yang diterima setiap bulan. Ini adalah graf bawah hujan dan yang seterusnya graf garis suhu pula menunjukkan suhu di Malaysia adalah sekata dan tinggi iaitu sekitar 30 darjah Celsius. Ini adalah graf suhu, graf garis untuk suhu. Ini adalah petunjuk bagi suhu dan ini adalah petunjuk bagi hujan. Terdapat dua jenis angin monsun iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Selain itu, Malaysia juga menerima tiupan angin Sumatera dan angin tempatan iaitu bayu laut dan bayu darat. Angin tempatan ialah angin yang bertiup di sesebuah kawasan kecil dan berbeza dengan taburan tekanan umum yang terdapat pada persekitaran tersebut. Angin monsun timur laut bertiup dari awal bulan November sehingga bulan Mac. Angin monsun timur laut ini bermula daripada pendalaman benua Asia
dan bertiup merentasi Laut Cina Selatan dan sampai ke Malaysia sebagai angin monsun timur laut. Okey, angin monsun timur laut membawa hujan lebat di kawasan pantai timur semenanjung Malaysia, kawasan barat Sarawak dan juga pantai utara dan timur di Sabah. Okay, yang kedua adalah angin monsun barat daya, iaitu bertiup dari pertengahan bulan Mei hingga bulan September yang berasal daripada benua Australia. Okay, bertiup merentasi Lautan Hindi, Lautan Hindi dan sampai ke Malaysia sebagai angin monsun barat daya. Okay, membawa hujan yang lebat, yang sederhana lebat ke Malaysia kerana dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera, Indonesia. Okay, ini adalah kawasan angin monsun barat daya. Seterusnya adalah angin Sumatera yang bertiup dari bulan April hingga Mei dan September hingga Oktober. Okay. Angin Sumatera ini adalah berasal daripada Sumatera, Indonesia yang dikenali sebagai squall. Angin Sumatera bertiup dengan kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh ke pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya daripada Pelabuhan Klang hingga ke Johor Bahru. Angin Sumatera membawa hujan yang lebat disertai kilat dan juga petir. Angin tempatan yang pertama adalah bayu laut. Bayu laut merupakan angin tempatan yang berlaku pada waktu pagi berhampiran kawasan pantai. Bayu laut berlaku kerana tekanan udara di permukaan laut adalah tinggi daripada tekanan udara di daratan. Udara bergerak daripada laut yang bertekanan tinggi ke kawasan daratan yang bertekanan rendah. Baiklah, yang kedua adalah bayu darat. Bayu darat merupakan angin tempatan yang berlaku pada waktu malam di kawasan yang berhampiran dengan pantai. Bayu darat berlaku kerana tekanan udara di daratan adalah lebih tinggi berbanding tekanan udara di permukaan laut. Udara bergerak daripada daratan yang bertekanan tinggi ke laut yang bertekanan rendah. Selesai sudah subtopik kita pada hari ini. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan uji minda yang telah disediakan. Sila lengkapkan raja di bawah ini. Sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Sebarang pertanyaan, murid-murid boleh kemukakan kepada saya pada bila-bila masa. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.